Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini, saya ada satu perkongsian yang menyeramkan untuk peminat-peminat kartun di luar sana. Perkongsian tentang kisah-kisah creepypasta yang dikaitkan dengan beberapa kartun, mungkin kartun kegemaran anda. Contohnya, ada creepypasta yang menceritakan tentang kartun Pokemon. Pokemon kita tahu penjelajahan Ash di dunia Pokemon untuk menangkap semua Pokemon dan menjadi Pokemaster. Tapi creepypasta menyeramkan menulis yang Ash sebenarnya koma di episod pertama dan episod-episod yang kita tengok tu sebenarnya adalah imajinasi Ash ketika dia di hospital. Ataupun kartun Courage the Cowardly Dog. Courage adalah seekor anjing dan dijaga oleh dua orang penjaga pasangan tua. Namun begitu, creepypasta menceritakan yang sebenarnya penjaga Courage ni sudah pun lama meninggal dunia dan apa yang terjadi hanyalah imajinasi dia dan dia sebenarnya tinggal dengan mayat. Namun begitu, itu adalah creepypasta menyeramkan yang akan kita kongsi pada hari ini. Ini adalah 5 creepypasta kartun yang menakutkan dan menyeramkan. 5. Creepypasta kartun Rugrats. Rugrats adalah kartun animasi yang disiarkan di Nickelodeon pada tahun 1991 dan ia masih lagi bersiaran sehingga hari ini dengan pelbagai versi reboot ataupun dimainkan semula. Pernahkah anda melihat bayi yang berlari ke sana sini bermain seperti mereka berada di dalam dunia mereka sendiri? Itulah inspirasi kepada kartun Rugrats yang menceritakan kisah beberapa orang bayi yang boleh berkomunikasi sesama sendiri. Namun begitu, tiada seorang dewasa pun yang faham apa yang mereka cakap dan buat. Setiap episod menceritakan kisah penjelajahan mereka yang berbeza-beza. Ada episod mereka menjadi lanun, ada episod mereka menjadi koboi, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seperti juga Minda, seorang bayi. Walaupun bagi mereka semua ni nampak betul, tetapi ia hanyalah imajinasi mereka dan orang dewasa hanya melihat sekumpulan bayi ini hanya bermain sesama sendiri. Watak utama Rugrats ialah Tommy bersama dengan rakan bayinya yang lain iaitu Chucky dan kembar Phil dan Lil. Tommy mempunyai seorang kakak iaitu Angelica yang beberapa tahun lebih tua dari mereka. Creepypasta menceritakan yang walaupun watak utama ialah Tommy, tetapi Tommy dan rakan-rakannya sebenarnya tidak pernah wujud. Yang ada hanyalah Angelica. Angelica pula mempunyai masalah skizofrenia, satu keadaan mental di mana mereka membayangkan sesuatu yang tidak ada. Dan bayi-bayi tadi ialah rekaan imajinasinya semata-mata. Angelica tinggal di kawasan yang penuh dengan masalah. Contohnya, salah seorang bayi yang dikenali sebagai Chucky yang tinggal di sekitar kawasan kediamannya terlibat di dalam kemalangan pada tahun 1987. Dari sinilah Angelica mereka watak Chucky. Salah seorang jirannya pula keguguran. Angelica tidak tahu bayi yang gugur tu lelaki ataupun perempuan. Dengan itu, dia mereka karakter kembar, satu lelaki dan satu perempuan bernama Phil dan Lil. Bukan itu sahaja, ibu Angelica sebenarnya sudah meninggal dunia. Dia sekarang tinggal dengan ibu tirinya yang berkahwin dengan ayahnya. Ibu tirinya pula adalah seorang gold digger. Dia tidak menjaga Angelica dengan betul dan seorang penagih dada. Dia mempunyai sebuah patung yang selalu ada dengan dia dan ini menyerupai ibunya yang sebenar. Sejak kecil sehingga besar, dia tidak dapat membezakan mana satu realiti dan mana satu fantasi. Apa yang lebih menakutkan tentang creepypasta ini, pada umur 13 tahun, Angelica meninggal dunia disebabkan masalah mentalnya menjadi semakin kronik. 4. Creepypasta Scooby-Doo. Kalau tadi kita tengok alam bayi hasil dari imajinasi kanak-kanak, sekarang ni kita tengok alam dewasa hasil imajinasi orang dewasa. Lebih tepat lagi, creepypasta Scooby-Doo. Scooby-Doo mula disiarkan pada tahun 1969 menceritakan kisah 4 sekawan iaitu Shaggy, Daphne, Velma, Fred dan anjing mereka iaitu Scooby-Doo. Di setiap episod mereka akan berhadapan dengan pelbagai fenomena paranormal. Contohnya menyelesaikan misteri di rumah berhantu, menyelesaikan misteri ahli sihir, menyelesaikan misteri di istana lama dan sebagainya. Mereka akan pergi dari sebuah kawasan ke kawasan yang lain menaiki van hijau yang dinamakan Mystery Machine.
Kisah creepypasta menceritakan yang fenomena-fenomena ini tidak pernah terjadi, tetapi ia hanyalah imajinasi Shaggy, seorang yang mempunyai masalah mental. Dia selalu memakan ubatan herba. Dia akan selalu berada di dalam van bersama-sama dengan anjingnya yang memang bernama Scooby-Doo dan memakan ubatan herba yang mereka gelar sebagai Scooby Snack. Dia akan membayangkan penjelajahan ke sana-sini menyelesaikan pelbagai misteri. Dia akan selalu mengaitkan watak penjahat dengan watak ahli politik, ahli perniagaan dan masalah-masalah dunia sebenar. Sementara dia, Scooby-Doo dan rakan-rakannya yang tidak pernah wujud sebagai hero yang menyelamatkan keadaan. Bagi Shaggy, ini semua benar terjadi. Walhal hakikatnya ini hanyalah imajinasinya semata-mata. Itu adalah creepypasta Scooby-Doo. 3. Creepypasta Courage the Cowardly Dog. Mungkin ramai Gen Z yang tidak tahu dengan kartun ini. We interrupt this program to bring you Courage the Cowardly Dog Show, starring Courage the Cowardly Dog. Abandoned as a pup, he was found by Muriel, who lives in the middle of nowhere with her husband, Eustace Bay. But creepy stuff happens in nowhere. It's up to Courage to save his new home. Ini adalah sebuah lagi kartun zaman 90-an. Kartun tahun 90-an ni berbeza dengan kartun zaman sekarang. Dari konsep, jalan cerita, karakter, tiada yang kita boleh lihat di kartun hari ini. Contohnya, antara kartun kegemaran saya, Courage the Cowardly Dog. Sebuah kartun berkonsepkan seram misteri menceritakan seekor anjing yang bernama Courage, bermaksud berani. Tetapi ironi dia adalah seorang anjing yang penakut. Dia tinggal bersama dua pasangan tua iaitu Muriel dan Eustace di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Nowhere. Di Nowhere, sering berlaku pelbagai insiden paranormal akibat dari karakter-karakter seram di sekitar sana. Dari raksasa paya, ahli sihir, kucing syaitan, Raja Firaun, kepala terbang gergasi dan banyak lagi karakter yang menyeramkan. Courage, seorang yang penakut tetapi terpaksa memberanikan diri untuk mempertahankan Muriel dan Eustace dari ancaman raksasa-raksasa ini. Kalau kita lihat creepypasta kartun ini pula lebih menyeramkan dari itu. Di episod The Great Fusilli, ada satu babak di mana Muriel dan Eustace disumpah menjadi boneka. Di akhir episod, Courage menggerakkan Muriel dan Eustace menggunakan tali sebelum episod tersebut berakhir. Itu adalah episod terakhir season 1. Di sinilah mula timbul creepypasta yang bermula season 2, Muriel dan Eustace sebenarnya sudah meninggal dunia dan duduk di ruang tamu selama-lamanya. Dan yang duduk di ruang tamu hanyalah boneka. Tetapi tidak bagi Courage. Bagi dia, pasangan tua tu masih lagi hidup. Bermula dari episod 2, apa yang terjadi di Nowhere hanyalah imajinasi Courage. Dia masih membayangkan banyak peristiwa pelik yang berlaku dan dia menjadi hero menyelamatkan kedua-dua pasangan tua tersebut. Padahal dia hanya hidup di dalam alam imajinasinya sehinggalah dia meninggal dunia. Itulah creepypasta Courage the Cowardly Dog. 2. Pokemon. Ash sebenarnya koma. Sebuah animasi yang popular sejak tahun 90-an sehingga hari ini. Rata-rata kita tahu apa itu Pokemon. Tapi secara ringkasnya, Pokemon menceritakan kisah penjelajahan seorang kanak-kanak yang bernama Ash di sebuah alam yang penuh dengan raksasa yang dikenali sebagai Pokemon. Raksasa Pokemon ini boleh ditangkap dan dia menjelajah ke seluruh kawasan untuk menangkap semua Pokemon yang ada untuk menjadi Pokemaster. Creepypasta bermula di sebuah episod di mana Ash dipanah oleh petir Pikachu di episod pertama. Dia terbaring di jalan untuk beberapa hari. Tidak sehingga ada yang menemui Ash dan dia digegaskan ke hospital. Sejak dari hari itu, dia di dalam keadaan koma. Ketika berada di dalam keadaan koma, Ash di dalam dunia fantasi. Dia menjelajah ke seluruh dunia Pokemon. Setiap nurse dan polis yang dia jumpa, semuanya orang yang sama, bernama Joy dan Jenny. Sebab itu adalah orang terakhir yang dia lihat sebelum dia koma. Semasa berada di dalam koma, Ash juga tidak membesar. Tetapi di kehidupan sebenar, Ash sudah pun dewasa. Apa yang paling menakutkan tentang creepypasta ini, kononnya kalau dia terbangun dari koma, otak dia gagal untuk berfungsi dan dia akan cacat untuk selama-lamanya. Itulah creepypasta Pokemon. 1. Candle Cove, kartun yang tidak wujud. Ini adalah antara creepypasta kartun yang tersebar di internet sejak tahun 2009 lagi.
Kisah creepypasta ni melibatkan sebuah kartun yang tidak ramai yang tahu sebab bukan semua kanak-kanak boleh menonton Candle Cove di televisyen. Semuanya bermula di sebuah forum internet yang membincangkan kartun-kartun lama. Tidak sehingga salah seorang pengguna di sana menulis tentang kartun bertajuk Candle Cove dengan watak dan jalan cerita yang menakutkan. Kartun ini hanya disiarkan pada waktu malam, tetapi rata-rata mereka tidak ingat menonton Candle Cove. Ini menimbulkan tanda tanya di antara mereka. Salah seorang pengguna bertanya kepada ibu dia kalau dia ingat tentang kartun Candle Cove yang dia tonton setiap malam. Ibu dia menjawab, memang ada, tapi tiap kali dia menonton televisyen pada setiap malam hanya statik yang terpampang di kaca televisyen. Manakala dia pula kusyuk menonton televisyen seakan ada siaran pada waktu itu. Dengan erti kata lain, hanya kanak-kanak sahaja yang boleh menonton Candle Cove, tetapi tidak untuk golongan dewasa. Candle Cove menceritakan kisah seorang karakter kanak-kanak yang bernama Janice. Dia pada waktu itu ialah seorang lanun yang berlayar di lautan sebelum bertemu dengan seorang lanun tengkorak yang bernama Skin Taker. Skin Taker adalah seorang lanun yang akan menculik dan menyiat kulit kanak-kanak untuk dipakai. Dia juga bertemu dengan seorang lanun yang mempunyai gigi yang panjang dengan mata yang terbeliak, dan lanun ni seakan-akan tahu mereka sedang diperhatikan di kaca televisyen. Walaupun menakutkan seperti juga kisah creepypasta yang lain, ini adalah kisah rekaan semata-mata. Candle Cove tidak pernah wujud. Ia pada asalnya ditulis sebagai kisah fiksyen seram oleh seorang pelukis komik yang dikenali sebagai Chris Straub pada tahun 2009. Dari tahun ke tahun ia dikongsikan di internet sehingga tahap ia menjadi sebuah creepypasta yang popular sehingga hari ini. Itulah creepypasta terakhir kita di dalam senarai pada hari ini, kartun Candle Cove. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam mana pendapat anda tentang kisah-kisah creepypasta ini? Semestinya creepypasta ni adalah kisah rekaan dan rekaan semata-mata. Banyak lagi creepypasta yang lain kalau anda mahu saya kongsikan di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya ada satu soalan. Di antara creepypasta ni, mana satu anda rasa paling menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Pastikan anda like, share dan subscribe. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.